Okey, seterusnya kita nak tengok 10.2 radikal bebas. Apakah yang dimaksudkan dengan radikal bebas? Kita tengok kat sini. Kotak yang warna hijau tu. Radikal bebas ialah atom ataupun molekul yang telah kekurangan satu elektron. Titik. Ini menjadikan atom ataupun molekul tersebut tidak stabil. Titik. Kita buat ayat pendek-pendek. Ini menjadikan atom ataupun molekul tersebut tidak stabil. Titik. Atom ini cenderung untuk menyerang atom ataupun molekul lain. Ayat yang panjang ni kita jadikan ayat yang lebih pendek supaya senang kita faham. Ini adalah maksud radikal bebas. Okey. Radikal bebas ialah atom ataupun molekul yang kehilangan ataupun kekurangan satu elektron. Bila dia kurang satu elektron, dia jadi tidak stabil. Bila dia tak stabil, dia akan lebih cenderung untuk menyerang. Maksudnya dia mencuri elektron daripada atom lain. Kalau boleh kita tengok gambaran ni macam ni lah. Contoh gambaran ni macam ni. Ini adalah radikal bebas. Dia telah kehilangan satu elektron. Hilang. Ataupun kurang. Jadi akibatnya dia tak stabil. Tak stabil. Jadi untuk dia stabil, dia akan curi elektron daripada atom yang sihat. Jelas Yang ni yang bahaya ni. Ini yang bahaya. Kalau boleh kita tak nak ada radikal bebas. Sebab dia akan curi elektron daripada atom yang sihat. Okay, kita tengok macam ni contoh. Okay, contohnya macam ni. Ini adalah buah apple. Buah apple ni kita andaikan sel badan kita yang sihat. Apabila buah apple kita telah kehilangan elektron akibat daripada dicuri oleh radikal bebas itu tadi, so buah tomato tadi akan jadi mula nak busuk. Dia mula mengalami kerosakan. Ni buah tomato ni kita andaikan seperti sel badan kita. Ini andaian, perumpamaan. Dan lama-lama sel badan kita boleh rosak. Macam ni lah, macam buah tomato dia lah, dia boleh rosak. Okey. Radikal bebas adalah molekul yang tidak stabil yang mencuri ataupun menangkap elektron daripada molekul-molekul lain di dalam tubuh. Ini adalah maksudnya radikal bebas. Okey. Lepas tu kita mesti tertanya, mana datangnya radikal bebas ni? Apa puncanya radikal bebas? Puncanya adalah ni. Proses pengoksidaan yang berlaku secara semula jadi di dalam badan menghasilkan radikal bebas. Ini adalah punca radikal bebas. Iaitu proses pengoksidaan yang berlaku dalam badan kita. Apakah contoh proses pengoksidaan yang berlaku dalam badan kita yang boleh menghasilkan radikal bebas? Contohnya adalah proses respirasi sel. Iaitu di mana glukosa dioksidakan oleh oksigen, menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Ini adalah contoh proses pengoksidaan. Dan proses ini akan menghasilkan radikal bebas. Kebanyakan proses di dalam badan kita memang akan hasilkan radikal bebas. Memang. Okey? Di samping radikal bebas ni boleh terjadi secara semula jadi, iaitu faktor dalaman.
Pembentukan radikal bebas juga dirangsang oleh faktor-faktor luaran. Kita tengok. Kita baca sini. Metabolisme dan keradangan adalah faktor dalaman yang boleh menghasilkan radikal bebas dalam badan. Metabolisme dan keradangan. Ni contoh metabolisme lah. Ini adalah contoh metabolisme. Ini adalah contoh metabolisme. Dan keradangan. Keradangan tu apa dia? Keradangan tu yang ni. Okey, macam yang ni. Ni contoh keradangan. Ini adalah satu contoh keradangan. Keradangan tu macam satu tindak balas yang disebabkan oleh sel darah putih. Kan kalau kita tengok tangan kita bengkak macam ni kan. Ini adalah maksudnya, ini adalah keradangan. Maksudnya ada tindak balas daripada sel darah putih. Dan tindak balas ini akan menghasilkan radikal bebas. Okey. Metabolisme dan keradangan adalah antara dua faktor dalaman yang boleh menghasilkan radikal bebas. Ini faktor dalaman, iaitu metabolisme dan juga keradangan. Boleh menyebabkan penghasilan radikal bebas. Ini radikal bebas ni. Radikal bebas ni apabila dia terbentuk, dia akan pergi curi elektron daripada atom lain. Dia akan curi elektron daripada atom lain dan seterusnya menyebabkan kerosakan DNA atom yang dicuri itu. Atom yang dicuri itu akan mengalami kerosakan DNA. Okey. Jadi, saya nak awak buat nota macam ni. Okey, awak tulis sini radikal bebas apa dia, definisi ambil dalam buku. Dipengaruhi oleh faktor dalaman iaitu metabolisme dan keradangan, dan juga dipengaruhi oleh faktor luaran. Faktor luaran ni contohnya boleh tengok kat sini. Faktor luaran iaitu sinaran daripada radioaktif, sinaran ultra ungu, pencemaran udara, sisa toksik dan asap rokok. Ini adalah faktor luaran. So tulis kat dalam nota ni faktor luaran. Punca radikal bebas daripada proses pengoksidaan semula jadi dalam badan, contohnya proses respirasi sel. Okay. Kat sini kita nak highlightkan apa dia proses pengoksidaan. Cikgu highlightkan pengoksidaan tu apa dia. Pengoksidaan ialah sebarang tindak balas yang berlaku apabila suatu tindak balas tadi mengalami kehilangan elektron. Itu adalah pengoksidaan. Apa-apa tindak balas dalam badan kita yang mengalami kehilangan elektron, itu namanya pengoksidaan. Okay, awak salin kat situ. Kesan radikal bebas ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay, kat mana nak cari? Cari kat sini. Semua ada kat sini. Okay, yang pertama, radikal bebas merosakkan struktur DNA. Seterusnya menyebabkan mutasi dan kanser. Boleh menyebabkan kerosakan DNA yang menyebabkan mutasi dan kanser. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebabkan penyakit seperti penyakit kardiovaskular, iaitu penyakit yang ada kaitan dengan salur darah dan juga jantung, dan juga ketidaksuburan, kemandulan. Yang ketiga, merosakkan buah pinggang, hati dan peparu. Dan yang keempat, menyebabkan penuaan awal seperti wajah berkedut dan rambut beruban. Ini adalah kesan-kesan radikal bebas. Jadi, untuk 10.2, tolong lengkapkan nota ini. Untuk 10.2. Okey? Lepas ni kita akan tengok 10.3 pula.